Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbish li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sehinggalah sampai saat di mana dimatikan umat manusia ini. Bila mati saja anak Adam ini, mula diletakkan tubuh badan dia dalam kubur. Tiba-tiba kebanyakan mulut-mulut masing-masing ni mula sebut, qala rabbi irji'un, Tuhanku, wilah peluang untuk aku hidup mula atas dunia. Kalulah aku diberi peluang untuk hidup balik atas dunia, la'alli a'malu salihan fima tarakt. Kalau aku diberi peluang untuk hidup balik, aku nak buat balik mula amalan soleh yang aku tinggal waktu mana aku hidup dahulu. Jawab ginilah malaikat, kau orang dah mati ni, kalla, mu jangan harap mu boleh hidup balik. Innaha kalimatun huwa qailuha, hanya mulut-mulutmu jah duk sebut kata nak hidup mula. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sedangkan di belakangmu sekarang ni, mu sedang melalui saat barzakh. Sapalah hari dibangkitkan balik di akhirat esok nanti. Surah Al-Mu'minun ayat yang ke-99 dan ayat yang ke-100. Terima kasih pada Tuan Haji Afendi selaku tuan rumah lah pada program pada malam ni. Yang dihormati Datuk Seri Mustafa Muhammad laku bekas Tok Wakil kawasan tuan-tuan juga, dan juga bekas menteri di Jabatan Perdana Menteri dan berapa jawatan-jawatan lain beliau sandar sebelum daripada ni. Yang dikasihi Tok Imam Kuzaki selaku yang berhormat kawasan Dabung, Tok Imam 1, Tok Imam 2, pimpinan-pimpinan di semua peringkat, muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian. Tamunya, marilah sama-sama kita sebut sokmo mulut kita ni, sebut alhamdulillah di atas nikmat hak besar ya Allah wi pada kita dan ni, di mana Allah wi peluang untuk kita hidup lagi dalam bulan Rejab, bulan Syaban dan bulan Ramadan. Syukur pada Allah dalam saat mana kita hidup dan ni Allah mustajab doa kita tahun lepas. Di mana tahun lepas kita doa, ya Allah, wilah peluang untuk aku nak hidup balik pada bulan Ramadan tahun depan, ya Allah. Allah wi pada kita. Wi peluang ni boleh jadi peluang hak kita yang ada lah ni boleh jadi peluang yang terakhir dah dalam hidup kita. Tak ada seorang pun boleh jamin dia boleh hidup lagi pada tahun depan. Syukur pada Allah dalam keadaan gitu, Allah wi kesedaran pula pada kita. Mari mata duduk mata dalam rumah Allah ini.
Walaupun kita duduk dalam rumah Allah ini, kita bertamu dalam rumah Allah sebentar ni, kita harap kita juga akan dipilih oleh Allah untuk menjadi tetamu pada Allah di akhirat esok. Sebab para alim ulama dia sebut sokmo. Dia kata kalaulah kita siapa-siapa dia tak pernah jadi tetamu pada Allah di dunia ni, jangan dia mimpi untuk dia jadi tetamu pada Allah di akhirat esok. Kita pula alhamdulillah dalam ramai-ramai orang kawasan kita ni, Allah sayang kat kita. Allah beri peluang dalam hidup kita ni, mari meta duduk meta. Duduk meta ni pun kita dengan tujuan kita nak betul molek jalan hidup kita ni, biar kita nampak lurus jalan hidup kita ni sebagaimana hak kita sebut dalam maya kita sama. Kita minta dalam maya kita sebut ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, mun tolong bimbinglah aku ni ke jalan yang lurus ya Allah. Jalan yang lurus ni gimana sudah dia? Sudah jalan yang lurus ni kalau kita belajar kan, sudah dia ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Perhatian sekarang hidup kita atas dunia ni, apabila kita hidup atas dunia ni, ramai di kalangan kita ni dia terlupa jalan hidup dia. Yang menyebabkan Allah ajar supaya kita ni dengar semua. Duduk dengar ni satu sikap yang mesti ada pada setiap mukmin. Supaya bila kita dengar, kita tahu dalam hidup kita ni tak sudah hidup di dunia ni. Tapi lepas pada kita hidup ni di dunia, mentah lagi kita kena hidup balik. Hidup balik lepas pada ni di alam yang ketiga dalam hidup kita. Alam pertama kita pernah hidup dah. Sebelum daripada ni dipanggil alam perut mak kita. Ni alam pertama hak kita pernah hidup sebelum daripada ni. Tak ada orang yang sebut hamba tak pernah hidup dalam perut mak hamba Ustaz. Lepas tu hidup mana? Hidup dalam perut labu Ustaz. Hidup dalam buah tembikar, buah timun. Tak ada dah, tu cerita lama dia panggil. Cerita dongeng. Semua kita ni pernah hidup dalam kandungan perut mak kita. Lepas pada kita hidup di alam yang pertama, dan ni kita hidup di alam yang kedua pula. Alam kedua ni dipanggil alam fana. Sengaja Allah gunakan dengan kalimah fana. Fana maknanya alam yang kita ni akan hancur. Lambat laun kita ni kau tak ada. Dan ni orang sebut lagi lah kita ni. Tapi sikit lagi kau tak ada lah kita ni. Lepas pada kita hidup di alam fana, kita kena hidup lagi di alam yang ketiga. Alam yang ketiga dipanggil alam barzah. Alam yang kita kena sapa dalam hidup kita ni. Siapa dulu, siapa kemudian, Allah sajalah yang tahu di kalangan kita. Lah ni duk beratur je, giliran orang tu. Lepas ni siapa pula giliran kita untuk hidup di alam yang ketiga. Hidup ke tak hidup lepas pada kita mati esok hidup di alam kubur tu hidup. Mentak lagi hamba nak cerita lagu mana kita hidup. Lepas pada kita hidup di alam yang ketiga, kita akan hidup lagi di alam yang keempat. Bangun balik di padang mahsyar. Waktu mana kita hidup di alam mahsyar, bangun di padang mahsyar, mulut masing-masing ni akan sibuk tanya, man ba'athana min marqadina. Siapa hok bangkan kita daripada tempat tidur kita ni? Molek-molek malam kita duduk dalam kubur. Tiba-tiba bangun mula di padang mahsyar. Bangun tu sibuk tanya lalu. Duk bersih pasir-pasir, duk melekat tu badan ni. Sibuk mulut masing-masing ni sibuk tanya, man ba'athana min marqadina. Siapa hok bangkan kita daripada tempat tidur kita malam? Molek duk gitu tu, dengar suara lalu. Hadza ma wa'ada ar-Rahman. Inilah yang dijanjikan oleh Allah yang bersifat Ar-Rahman. Wa sadaqal mursalun. Betul dah hak disebut oleh rasul-rasul dahulu. Mula teringat mula hak kita sebut malam ni, teringat mula hak gapo kita pernah belajar dahulu. Aku bangun balik di akhirat esok. Bila bangun saja di akhirat tu, habis dah kau jalan kita ni. Dok lagi dalam hidup kita ni. Dok lagi bangun-bangun di padang mahsyar tersebut, turun malaikat kepung dua jenis makhluk ni, jin dan juga manusia.
Kepung jin dan manusia ni kepung. 11 saf. Dalam hadis Rasulullah sebut, 11 saf malaikat ni kepung. Dalam keadaan kepung tu, mula cabah lalu. Manusia dia juga jin ni. Ya ma'syarul jinni wal ins. Wahai puak-puak jin dengan manusia. In istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard. Siapa yang rasa dia nak lari lah ni, cuba dia lari sekali lari. Atas dunia dulu, mu ni kalau orang ajak dia dengan ngajar, mu boleh buat jawapan. Mu boleh jawab. Malam ni tak boleh lah. Malam ni ada pasar malam. Kita boleh jawab. Kalau orang ajak kita mari, kita orang ajak mari kita pergi zikir sikit, kita pergi baca Quran sikit, kita boleh jawab. Allah tak ada lah, sibuk lah. Dunia ni kan banyak hal. Siapa di akhirat, malaikat mula sebut lalu. Mu cuba mu lari. Hei manusia dan jin, ya ma'syarul jinni wal ins. Ini istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard. Fanfudhu. Siapa yang rasa dia boleh lari lah ni, dia lari lah ni, lari. Malaikat cabar, lari. Allah ajar supaya malaikat cabar. Jin, mu lari jin. Manusia, mu cuba lari. Fanfudhu, biar lepas daripada kepungan ni, malaikat-malaikat ni. Fanfudhu, la tanfudhuna illa bisultan. Allah jawab, tak ada seorang pun boleh lepas kecuali orang yang dilepaskan oleh malaikat Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri. Patut sudah raka kita tak lagi gerak pergi pada mahsyar, cacat masing-masing, bawa amalan masing-masing. Siapalah diadili umat manusia, siapalah kita melalui titian sirat, kemudian jatuh degung dalam neraka tu kan, na'udzubillah min zalik, ataupun boleh lepas dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan semua yang hadir malam ni di kalangan ahli syurga dah, insya-Allah. Kita harap supaya kita mari malam ni kerana sebab kita boleh mari ni pun tak apa dah. Biar kita boleh masuk di kalangan ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita cerdik rahni sekian, kita mesti mikir jauh. Mikir jauh dalam hidup kita ni. Duduk menung mata. Aku ni nak hidup untuk dunia ke aku nak hidup di akhirat? Allah bila dia tengok kita ni lereh je hidup, hidup dalam keadaan hanyut je hidup, Allah buat teguran demi teguran, Allah wi peringatan demi peringatan. Allah nak suruh kita ingat, mu tak sudah hidup di dunia, mu sudah hidup mu di akhirat. Baru betul jalan hidup. Allah buat mati di kalangan orang-orang yang rapat dengan kita. Orang rumah kita mati, kadang-kadang anak kita mati, kadang-kadang orang yang kita sayang ni mati, seorang mati. Nak suruh apa? Mikirlah sikit. Waktu mana mu mati, mu tak bawa harta benda mu. Mu besar lagu mana pun, mu jawatan hebat lagu mana pun, mu tak bawa belakang tu. Bila mu mati, mu kena bawa amalan mu untuk menghadap depan Allah Subhanahu Wa Taala esok. Kalau kita mikir panjang dalam hidup kita ni, kita mesti buat dalam hidup kita ni amalan-amalan gapo hak boleh kita nak hidup di akhirat esok. Baru Rasulullah kata mu cerdik. Kalau dalam hidup mu mula mikir gitu. Jemaah sekalian, ayah-ayah, mak-mak sekalian, pernah tak kita duk sorang duk mikir sorang-sorang? Senyap sorang-sorang tu, titik air mata, mikir. Malam pertama kita dalam kubur. Ada tak kita duk mikir? Tika mana orang letak jenazah kita? Tiba-tiba 3 hari dah duduk dalam kubur. Tak boleh nak jawab lagi soalan malaikat muka dan nakir. Tak selesai lagi jawapan. Gak bila-bila gitu tu tubik pula ular ke ujung kaki. Ular pula warna hitam duk belik kaki kita. Tubik kat mulut tu Rasulullah kata tubik api. Mula duk belik kaki kita. Belik tu bunyi tulang-tulang kita ni patah. Kita ada tak kita mikir lagu mana nak buat? Kalau lah ular tu duk belik kaki kita ni, nak suruh lepas. Biar nyo tak ada ular ni. Nak panggil orang tak boleh dah. Nak agak apa tak boleh dah. Tiba-tiba kita ni nak lagu mana? Tiba-tiba malaikat tanya ma rabbuka ada ular tu tak boleh nak jawab lagi. Bunyi lekat Rasulullah sebut. Bunyi ni di gerahan ni. Gerahan kita ni bunyi tak boleh nak jawab. 3 hari dah duduk dalam kubur. Ada tak kita duk mikir sorang-sorang?
Sari-sari kita duk lalu duk mikir. Orang kata buat gapo, duk mikir. Mikir ke gapo? Mikir ke lagu mana nak buat. Setahun dah duk dalam kubur. Rupuk tumbuh dah duk atas kubur kita ni. Tak ada dah orang mari kubur kita. Anak-anak kita tak cara dah kau kita ni. Tapi kita ni tak lepas lagi ni dengan malaikat. Duk dalam kubur ni. Lagu mana nak jawab? Nak jawab. Malaikat duk tanya tak habis lagi. Kubur kita pula. Kau busuk kubur kita. Nak buat lagu mana biar jadi kubur kita ni luah dah balik. Nak buat lagu mana biar kita ni cerah molek kubur kita. Tu baru dia kubur baru. Ada tak kita mikir sore-sore duduk sore-sore mikir. Dalam hidup kita ni mikir. Nak buat lagu mana Tika bangun pada masyarakat esok. Tiba-tiba nama orang tu Rasulullah panggil. Nama orang ni Rasulullah panggil. Dalam gelap pekat tu. Nama kita ni nak suruh Rasulullah panggil juga lagu mana. Ada tak kita duk mikir nak suruh Rasulullah panggil juga nama kita. Mari dekat dengan aku nak minum air. Lagu mana kita nak buat learn ni? Waktu mana kita hidup ni, biar Rasulullah boleh panggil kita boleh mari dekat dengan Rasulullah. Rasulullah tu boleh suap air telaga Kausar tu ke mulut kita. Ada tak kita mikir, sore-sore duk mikir, lagu mana nak buat? Tika melayar suratai amalan manusia ni, duk terbang tu, nampak, terbang. Tangan kiri duk kita ni duk terakak. Tangan kiri. Tangan kanan ni tak terakak lagi. Tangan kanan ni puas kahir dah nak suruh bangun ni, nak suruh terakak molek ni. Tiba-tiba tak terakak juga tangan kanan. Lagu mana kita nak buat learn ni? Learn ni nak buat biar tangan kiri jatuh, tangan kanan ni terakak. Ada tak kita duk mikir dalam hidup kita ni? Tiap-tiap hari kita duk mikir lagu mana nak lalu titis sirat tu? Tengah-tengah dalam keadaan bunyi api neraka bawah tu gak bunyi rung-rung. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Allah sebut ketika kena capuk manusia tu tergolong-golong daripada api neraka tu, bunyi api neraka tu rak mamuh dia tu syahiqan dalam keadaan tepik wa hiya tafur. Dalam keadaan ia bunyi ganah-nah. Takut di waktu itu takadu tamayyazu minal ghais. Hampir-hampir pecah api neraka tu. Pecah neraka tu kerana jatuhnya orang tu dalam neraka. Gak kita nak lalu juga ni. Nak lalu ni. Lagu mana kita nak lalu di saat tersebut? Jemaah sekalian. Ada tak kita duk mikir sore-sore duduk. Lagu mana lah aku. Biar dia lepas titis sirat tu gak. Boleh duduk sebelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duk cium tangan Rasulullah. Mentah-mentah duk kucuk dahi Rasulullah. Lepas tu, biar boleh pala kita ni letak atas riba Rasulullah. Nak tengok wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Ada tak kita mikir gitu? Kau mikir gapo tiap-tiap hari? Tiap-tiap hari kita duk mikir ke gapo? Bangun celak mata kan, mikir. Nak pergi mana hari ni? Duk mikir tiap-tiap hari celak mata kan? Nak makan gapo hari ni? Duk mikir. Hak teruk lagi, nak makan siapa pula hari ni? Hak teruk lagi dia panggil. Dalam hidup ni. Kalau kita mikir supaya ambo sebut awal-awal tadi, tanda cerdik. Tanda cerdik lah tu. Tapi kalau kita ni tak ada mari mikir gitu. Mu ni lekat dengan dunia. Terlekat. Dia panggil sesat di atas dunia. Tak ada nampak jalan hak nak pergi, alah ke depan. Tak ada nampak. Orang gini, kalau hidup kita ni duk mikir ke dunia, lagu mana nak suruh besar rumah? Lagu mana nak kereta kita biar kau mahal? Lagu mana nak suruh pengikut kita kau ramai? Lagu mana kita nak suruh orang puji sama kita? Hak tu dah kita duk mikir tiap-tiap hari. Jumpa gerah, mentah lagi jumpa gerah. Mana jumpa gerah? Ayat yang hamba baca awal-awal tadi. Bila tak orang letak je jasad kita ni, kebanyakan di kalangan umat manusia ni, bila letak jasad dia dalam kubur, tubik daripada mulut dia. Tubik lalu daripada mulut ni, dia kata kepada dia. Dia sebut lalu ke malaikat. Qala rabbirji'un. Malaikat, mun tolonglah royak kau Tuhan aku nak hidup mula atas dunia. Orang Kuala Balah ni, jangan ada seorang pun sebut gitu bila masuk dalam kubur mentah lagi. Jangan sebut.
Kalau sebut, tanda tak cedera tu tak siap. Tak siap dalam hidup. Gak nyesal-nyesal ni bila? Mari nyesal ni. Mari nyesal ni dalam hidup kita ni. Dalam Quran dia sebut. Sebelum masuk dalam kubur tu, dia 3 kali. Dia 3 kali. Sebelum masuk dalam kubur tu, Allah buat ke manusia ni, dia mari nyesal. Lah ni tak nyesal lagi sebab kita tak mati lagi. Bila kita start daripada bila kita ni akan mari nyesal. Lah ni tak serah, ni beruyuk. Tak rasa lagi debar perut ni. Sebab tak mati lagi. Tapi bila kita start daripada beruyung, jadi kita ni jadi debar, jadi pucak, jadi start bila? Start nyoselok ke malaikat hijab mata ni, nampak malaikat bagi turun. Malaikat start turun tu gak mari cacat depan kita. Mari cacat depan kita tu malaikat sebut lalu, "Hei anak Adam, aku cari setitik air mun telah tak ada dah. Aku cari sepatah kata hak tubik daripada mulutmu tak ada dah. Aku cari selakah melakah tak ada dah. Wahai roh, sila keluar daripada jasad." Dan sebut gitu tu gak tubik lalu daripada mulut. Tuan-tuan jangan sebut ni, jangan sebut ni. Hak Allah rakai banyakkan mulut-mulut manusia, dia sebut apa dia? Dia sebut laula akhartani ila ajalin qarib. Dia sebut ke malaikat, "Ngoyak kau Tuhan mata, tangguh mata ya. Mata, aku tak saya mati lagi. Laula akhartani ila ajalin qarib." Nak apa dia? Fa as-saddaqa. Aku nak sedekah lah ni, aku nak wib belaka ni. Bagi aku ni tak ada nilai dah lah ni. Nak wib belaka, fa as-saddaqa, aku nak wib belaka harta benda aku di jalan Allah. Wa akum minas salihin. Dan aku lah ni juga aku nak jadi orang yang soleh dalam hidup aku. Jak malaikat jawab terus, "Wallahi yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha." Malaikat jawab, Allah tak tangguh dah. Nyawa-nyawa orang ni bila dia sampai masa dia ajar dia. Bahasa mudahnya malaikat sebut lalu. Dah terlambat bro, kata malaikat. Lo ni baru nak minta tangguh. Tu hewi kan ni peluang. Ni peluang ni. Nak masuk bulan Ramadan ni peluang. Tu hewi dalam hidup kita ni peluang. Berapa kali Allah wi peluang nak suruh betul semua dalam hidup. Dalam hidup kita ni. Wala yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha. Wallahu khabirun bima ta'malun. Allah tahu perangai gapo mu akan ulai dalam hidupmu. Kalau ditangguh balik ni hidupmu ni jangan mati lagi, mula perangai sama dalam hidup. Malaikat kata, waktu sebut jangan gitu tu, masuk lalu malaikat. Masuk dalam badan ni, bila masuk tu malaikat umum lalu. Wajaat sakratul mauti bil haqq. Zalika ma kunta minhu tahid. Mari dah saat sakaratul maut yang penuh dengan kebenaran. Inilah masa yang sering kali munduk lari-lari sepanjang mu hidup atas dunia dahulu. Hidup atas dunia ni lari ke apa? Lari ke SPRM pun duk berlari dulu. Lari ke LHDN pun duk lari lah. Lari ke polis pun duk lari lah ni. Lari kau gapo dalam hidup ni? Lari kau mati ya. Jangan bidan mati je. Aku tanya orang jogging tiap-tiap pagi tu kan. Orang jogging tu, jogging pagi-pagi tu. Pagi lagi. Kita pun tengok dia luluh nyak-nyak ni, kita tegur dia. Lari kau gapo pagi-pagi ni? Dia mesti jawab, lari kau malaikat maut. Lari kau malaikat maut. Jangan bidan malaikat maut cekupnya nyawa ni. Dalam hidup ni, dan malaikat maut cukup nyawa je, habis lalu dalam hidup. Hanya orang makan ubat segenggar setiap pagi tu kan. Aku tanya, ayah-ayah kita makan ubat banyak tu. Pagi makan dah, kenyang dengan ubat ya. Orang tanya, makan kau ubat buat apa? Banyak. Biar lambat mati ya sikit. Susuk makan ubat pun mati juga. Dalam hidup ni. Nak sebutnya biar lambat sikit. Malaikat maut cukup nyawa kita. Hak munduk lari-lari selama kening tu dalam hidup. Lah ni siapa dah? Kata malaikat. Bila masuk tu gak. Gi ke hujung kaki lalu. Rasulullah sebut, gi ke hujung kaki. Dan sampai di hujung kaki, kup tarik. Tarik tu gak. Rup rasa
Rasulullah kata, dia mun kena sakarat, siapa-siapa dia kena sakarat, mun tak sah, berangilah mun nak hidup balik atas dunia. Rasulullah sebut dalam hadis yang lain, Rasulullah kata, inna sakaratun azim. Sakarat ni, satu benda yang menggemparkan dalam hidupmu. Siapa yang kena sakarat, Rasulullah kata, dia kena sakarat, dia tak pernah mikir dalam hidup dia, dia pernah nikmat, rasa nikmat atas dunia. Tak ada manis, tak ada gapo, tak ada kenangan hak dia hidup atas dunia. Tak fikir langsung dah dalam hidup dia. Kena sakarat. Gak tarik hujung kaki ni. Rak tarik hujung kaki tu gak sakit habis. Imam Ghazali kata, mata sakit, telinga sakit, jari kita ni sakit, rambut kita ni sakit. Tak boleh nak setu. Sakit tak sakit, siapa tak geruk badan. Sakit. Dalam kitab dia cerita, dalam kitab Imam Ghazali dia kata, kalau kita sakit learning, sakit gigi, kita boleh gosok-gosok juga. Sakit gigi kita sebut. Bila kita sakit perut, boleh kita gosok, ambil minyak angin, kita gosok, sakit perut kita sebut, kembung perut. Kita boleh sebut gitu. Tapi bila sakit, kena sakarat, bila tanya ada Rasulullah, sakit lagu mana Rasulullah? Kena sakarat ni Rasulullah. Rasulullah kata, bagaikan orang yang paling ingin di kalangan umat aku, ketika mana kena sakarat, dia akan rasa lebih kurang 300 kali libasan mata pedal dia tekak dia. Rasulullah sebut. Dia serah gitu nah. Bila tanya lagi Rasulullah, lagu mana sakit sakarat ya Rasulullah? Rasulullah kata, mu macam badan mu kena capuk ke pohon yang penuh dengan duri, melekat di pohon yang berduri tu, nyogetak turun bawah. Tanya sakit lagu mana sakarat ya Rasulullah? Rasulullah kata, ni kulit mu tu mu rasa macam kena siap, kena soyak tu. Mu rasa kena soyak kulit mu tu, nyo tarik di atas bara api hak panas, nyo tarik di atas kapal hak basah. Bunyi bunyi. Sakit tak boleh nak royak. Sakit. Siapa kalau kita baca dalam kitab Rasulullah bila kena sakarat, tangan Rasulullah diterbukuk. Terbukuk. Hak duduk molek-molek tangan Rasulullah tu. Bila kena sakarat, terbukuk tangan Rasulullah tu. Duk cari. Aisyah kata, aku tengok Rasulullah, tangan Rasulullah tu duk gerak cari sesuatu ni. Katanya Aisyah, aku tengok tangan Rasulullah duk gerak cari sesuatu tu. Aku ambil bekas air, aku letak dekat tangan Rasulullah. Rasulullah celuk tangan dia dalam bekas air tu. Sambil celuk tu Rasulullah pakak tangan tu, letak atas dahi lalu. Sapu, belah sapu tu Rasulullah sebut, la ilaha illa anta Allahumma a'inni ala sakaratil maut. Tak ada Tuhan melainkanmu ya Allah. Mu tolonglah aku dalam melalui saat sakaratul maut ni ya Allah. Sakit. Aisyah radhiyallahu anha sebut, ketika aku tengok Rasulullah kena sakarat, aku tak mikir aku lebih ingin daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kena sakarat, setara Rasulullah kena sakarat. Bila tanya lagi Rasulullah, ya Rasulullah, lagu mana sakit sakarat ni Rasulullah? Rasulullah kata, mu tanya ibu-ibu hak beranak. Time dia beranak tu serah lagu mana? Waktu mana dia nerai nak tubik anak tu, sakit tak boleh nak goyak. Goyak tangan-tangan ni, gerai habis gering. Peluh atas dahi ni. Tubik orang-orang semerih, orang panggil. Nak suruh tubik anak ni, sakit, pucat lesi tu badan, sejuk kaki tangan ni sendiri. Rasulullah kata, tu baru satu juzuk daripada 99 juzuk kesakitan kematian. Ada 98 lagi rasa sakit tak boleh nak royak. Gambar yang disebut oleh Rasulullah. Gak kena tarik tu gak. Tarik tu, belah-belah kena tarik tu gak. Syaitan duk sibuk lagi. Syaitan ni sibuk. Relax bro, relax. Relax katanya syaitan. Tak mati lagi ni, tak mati. Mu jangan taubat dah, jangan taubat. Sebab mu baru di kaki baru ni. Kalau mu taubat, syaitan duk pujuk ni. Kalau mu taubat, nyo cepat roh ni tubik daripada tubuh badanmu. Beringat Ambo nak pesan pemolek ni. Kalau nak taubat ni musim dia. Musim kita hidup lagi ni. Jangan tunggu dekat duk kaki tu, padahal kalau duk kaki tu taubat, Allah terima lagi taubat. Tapi nak goyaknya tolongnya kita ni, manusia ni, deginya kita ni. Bila-bila gitu syaitan dia pujuk tu, dia lagi. Lagi kau syaitan. Dalam keadaan tu, malaikat tarik rapat lutut. Sampai lutut dah, tak gerak dah kaki. Sakit, tak boleh nak royak. Tika tu duk mikir, lagu mana nak tinggal dunia,
lagu mana nak lalui masa mati, kemudian lagu mana nak lalui masa depan nanti. 3 benda ni duk memikir. Sibuk ni dalam pemikiran. Syaitan pula duk sebut lagi. Jangan taubat dah, relax. Tahan. Tahan tu malaikat masuk kumpulan kedua, tarik. Daripada lutut, kata Encik Imam Ghazali, Imam Qurtubi dalam kitab dia Tazkirah fi Ahwal Maut, dia kata, yang tarik daripada lutut tu, rapat kau pinggang. Bila sampai di pinggang, rasa sejuk di pusat masing-masing. Beringat ni dah, siapa-siapa hok bila sampai sakarat nanti, dia akan pergi gitu. Bila dia ketika tu Allah ubah dah masa. Masa jadi masa sakaratul maut. Bila saat tersebut rasa sejuk di pusat kita, tiba-tiba malaikat lepas. Malaikat lepas. Bila malaikat lepas roh ni turun mula. Turun mula daripada pusat. Dalam kitab ni di antara perangkat-perangkat bila kita mati seksa. Bila kita nak mati ni, biasanya dia lepas. Bila dia lepas tu kan, turun mula roh. Turun sikit turun bawah. Bila turun bawah tu kan, syaitan sebut lalu, aku kata dah tak mati lagi. Mu serah diri kan? Lah ni roh nak turun ni. Mu rasa tak katanya syaitan. Tengok rasa tu kan. Masuk kumpulan ketiga, gak pegang tu kan. Nyogetak daripada bawah, zoom naik sampai ke halkum lalu. Bila zoom sampai di halkum, tubik kali yang kedua mulut. Tuan-tuan jangan sebut. Jangan sebut kalimah ni. Ketika sampai zoom di halkum tu, bau pasal. Allah mati aku. Mati aku tu tubik mulut masing-masing sebut. Qala inni tubtul an. Aku taubat sekarang ya Allah. Aku taubat dah ya Allah, aku taubat. Qala inni tubtul an. Malaikat jawab lalu. Walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'at. Hatta idza hadara ahadahumul maut. Qala inni tubtul an. Tidak dianggap taubat. Orang yang roh dia ditarik sampai dekatnya halkum dia, tiba-tiba dia sebut inni tubtul an. Aku taubat sekarang ya Allah. Gak malaikat turun, malaikat raya, kalla, mu jangan hidup gitu gak hidup ni. Kalla, idza balagatit taraqi. Ketika mana rohmu kena tarik sampai taraqi, sampai di halkum ni, wa qila man raq. Malaikat cabar balik. Siapa boleh turunkan balik rohmu? Siapa boleh turunkan balik rohmu? Wa qila man raq. Mu doktor kan? Doktor, acuak turun rohmu lan. Mu ustaz kan? Mu turun mula ustaz rohmu. Wa qila man raq. Mu raja kan? Mu turun mula sekarang ni. Wa qila man raq. Wa dhanna annahu al-firaq. Rasa lalu mati dah aku mati. Mati tu gak wal tafatis saq bisaq. Allah cerita ni mata ni tengok kanan tengok kiri, Allah habis dah aku habis. Habis tu gak bunyi kong sekali. Kong sekali tu gak rup tubik kat mata masing-masing. Sembuh kat mata. Bila sembuh kat mata, ada dua yang keadaan tubik. Sama ada bau busuk, sebusuk-busuknya, ataupun bau wangi, semerbak bau wangi. Hak bau busuk tu gak tubik tu gak. Rasulullah kata malaikat ni heret. Malaikat heret tu, roh dia tu, bila-bila heret tu duk kata pula kum. Masa jahat, hidup jahat, mapuh pun jahat. Malaikat ni duk sebut ni, siapa masuk dalam bekas wanita tu gelak tu, terakak naik. Akak naik tu gak. Tamu lagi malaikat tanya dah, roh siapa ni? Ni roh siapa ni naik ni? Nak pergi ngadap mana ni? Nak pergi ke siapa? Dia jawab lalu, roh fulan bin fulan. Fulanah binti fulan. Malaikat sebut lagi, celakalah roh ni. Hidup dalam keadaan jahat, mapuh pun jahat juga. Kemudian naik langit yang kedua, langit yang ketiga, bunyi bau busuk juga. Rasulullah kata, tak ada makhluk hak bang kecuali semua makhluk ni bang kecuali dua makhluk ya tak bang, jin dan juga manusia. Rasulullah sebut gitu. Hak lain tu kak perah-perah bang, kemudian ikan puyuh bang, kemudian semua makhluk Allah atas dunia ni semua bang busuk sungguh. Busuk tu naik ngadap depan Allah, bunyi di langit, di arasy Allah Subhanahu Wa Taala sebut, tutukan dia dalam neraka sijin. Na'udzubillah min dzalik. Sebut neraka sijin kat turun jatuh lalu. Allah cerita macam jatuh daripada tempat hak tinggi, kemudian berjatuh tu nyo sambar ke burung pula. Jatuh tu cacai hujung kepala masing-masing. Nampak lalu siapa mari nak mandi mayat kita.
Kita dengar suara orang duk kecek dekat mayat kita. Dengar belaka. Roh orang mukmin ni bila taubik dekat Rasulullah kata taubik. Siapa dia halqam dekat, dia tahu dah mati dah. Mulut dia taubik la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bila taubik dekat, nyo sambut ke malaikat tu kan, bagi tapung. Malaikat ni bagi tapung. Duk tapung tu masuk dalam bekah hak warna putih, bang wangi semerbak, semua makhluk bang kecuali jin dengan manusia. Rasulullah sebut. Masuk dekat naik, penjaga langit tanya, roh siapa ni? Oh, naik ni bang wangi semerbak ni. Katanya penjaga hak je bawa tu kan, dia kata, inilah roh fulan bin fulan, fulanah binti fulan. Lalu katanya penjaga langit yang pertama sebut, beruntung dia hidup dalam keadaan soleh, mati pun dalam keadaan soleh. Kemudian naik lagi. Naik, ngadap depan Allah, bunyi di arasy Allah. Sebut, tentukan dia dalam syurga Illiyin. Mudah-mudahan semua yang hadir malam ni insya-Allah. Bila sebut saja syurga Illiyin tu turun ruh. Cacah hujung kepala masing-masing. Kita mula nampak siapa mandi mayat kita. Siapa orang tengah mandi tu kita royak ke orang mandi. Pelan-pelan dah. Sakit mati tak habis lagi. Rasa macam lecur, habis seluruh tubuh badan. Ketika orang usung jenazah kita, kita boleh bilang berapa orang nak mayat jenazah kita. Kita nampak dah, hidup dah di alam barzah. Hidup dah, nampak lalu dah. Suasana. Orang duk usung jenazah kita tu, kita sibuk tanya, nak pergi mana ni? Nak pergi mana ni? Nak pergi mana ni aku? Kita nampak belakang. Orang letak jenazah kita di dekat dengan kubur tu, letak usung-usung tapak ke kubur kita tu. Orang letak jenazah kita tu, nampak lalu dah hujung kaki kita tu cacat dua orang malaikat, muka dan nakir, warna hitam kebiru-biruan. Cacat dah. Buat aja jenazah. Akak aja jenazah kita ni. Nak turun dalam liang lahat tu. Jika nak turun dalam liang lahat tu, bunyi lalu dah. Ping lalu. Ping lalu. Kena lalu. Dia panggil ad-darat. Darat ni himpitan kubur. Himpitan kubur Semua, Rasulullah sebut, semua umat aku akan kena himpitan kubur. Tak ada seorang pun terlepas. Rasulullah sebut, kalaulah ada di kalangan umat aku yang boleh terlepas, nescaya Sa'ad bin Mu'az lah orang pertama yang boleh terlepas daripada himpitan kubur. Sa'ad bin Mu'az pun tak terlepas. Depan Rasulullah tu, Sa'ad bin Mu'az. Bapa kena himpitan kubur ni? Bila tanya pada Rasulullah, lagu mana Sa'ad bin Mu'az? Rasulullah kata, Sa'ad bin Mu'az tu, di antara sahabat Rasulullah, ia paling rapat dengan Allah. Ia dekat dengan Allah ni. Satu hari waktu mana dia gugur syahid ni, jenazah dia diusung keluar tu, diiringi di awal, nampak gelap je awal tersebut. Sahabat-sahabat tanya, gapo ni Rasulullah? Pelik ni, jenazah Sa'ad ni. Malaikat Jibril bagi tahu, diiringi jenazah Sa'ad bin Mu'az seramai lebih kurang 70,000 para malaikat Allah. Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Tapi bila diturun dalam kubur depan Rasulullah sebut Allahu Akbar. Allahu Akbar. Rasulullah sebut Sa'ad bin Mu'az kena himpitan kubur. Himpitan kubur turun sekali je, ping sekali tu. Rasulullah kata, aku tengok jenazah Sa'ad bin Mu'az jadi halus selai rambut, kata Rasulullah. Kemudian kembali balik jenazah Sa'ad bin Mu'az. Tanya pada Rasulullah, apa ya Sa'ad bin Mu'az kena juga himpitan kubur ya Rasulullah? Padahal sahabat Rasulullah, ia disayangi di sisi Allah. Orang yang paling rapat. Rasulullah kata, Sa'ad bin Mu'az, dia ada sekali, dia tak jaga kebersihan air kecing dia. Ia tak bersih daripada air kecing dia. Ia menyebabkan dia kena himpitan kubur. Sahabat-sahabat tanya keluarga Sa'ad bin Mu'az, lagu mana Sa'ad bin Mu'az ni ia kena himpitan kubur? Dengar tak cerita Rasulullah kata Sa'ad bin Mu'az kena juga? Katanya keluarga Sa'ad bin Mu'az, ya, sekali dia balik daripada permusafiran, dia nak rasa terkecing lajak, dia buang air tu dalam keadaan dia cacat. Bila dia cacat, menyebabkan air kecing dia tu kena mercik pada pakaian dia. Cacat sekali je. Boleh jadi kerana sebab tersebutlah dia kena himpitan kubur. Allahu Akbar. Gak kita ni kecing belah cacat berapa kali dah? Tu hak kecing belah cacat, hak kena kecing. Nak sebut je, ramai mana di kalangan kita ni dalam hidup ni
tak jaga dia panggil hon. Rasulullah sebut dalam hadis yang lain, Rasulullah kata, kalau ada di kalangan umat aku yang boleh terlepas himpitan kubur, nescaya Fatimah binti Asad boleh terlepas daripada himpitan kubur. Fatimah binti Asad ni isteri pada Abu Talib. Isteri pada Abu Talib. Tok lakinya masuk neraka. Tok lakinya tak beriman pada Allah. Tapi isterinya beriman pada Allah. Nescaya Fatimah binti Asad. Bapa? Di antara perempuan yang paling banyak mulut dia keluar kalimah syukur. Mulut dia tak berhenti sebut Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah sama. Dalam hidup dia. Fatimah binti Asad. Kalau dia boleh terlepas himpitan kubur, nescaya anak-anak perempuan Rasulullah boleh terlepas. Anak perempuan Rasulullah dua-dua. Zainab dan juga Ruqayyah. Ya, Rasulullah turun diri depan Rasulullah. Turun jenazah dua-dua orang tu. Berubah wajah Rasulullah. Bila berubah wajah Rasulullah ni, Rasulullah letak jenazah anak perempuan Zainab dan Ruqayyah ni, Rasulullah bikah bangun, ambil tanah, kepal tanah tu, Rasulullah baca minha khalaqnakum, daripada tanah mun diciptakan oleh Allah. Kemudian Rasulullah letak di bawah pipi ni, biar rapat di pipi tu. Pipi ni letak di bawah pipi tersebut. Kemudian Rasulullah bangun lagi, Rasulullah kepal lagi tanah. Rasulullah baca wa minha nu'idukum, kepada tanah mu akan dibalikkan mula. Rasulullah letak di antara tangan kanan dengan tangan kiri ni, waktu mana qiyam dia tersebut, letak tanah tersebut. Kemudian Rasulullah bangun mula, Rasulullah rapat tanah ni, kepala tanah tu Rasulullah baca lagi wa minha nukhrijukum taratan ukhra, daripada tanah ni juga mu akan dibangkitkan balik hari akhirat selesai. Rasulullah letak ujung kaki Rasulullah, anak perempuan Rasulullah tu, Rasulullah naik, lompat naik. Bila Rasulullah lompat naik, sahabat-sahabat tanya Rasulullah, ya Rasulullah, 2 kali dah kami tengok ya Rasulullah, tika mana mu ke bumi jenazah, dua-dua anak perempuan kamu ya Rasulullah, mu turun tu muka mu molek lagi. Tapi bila mu duduk dalam kubur tu, jadi berubah wajah kamu ya Rasulullah. Kenapa ya Rasulullah? Rasulullah jawab, dia kata, aku tengok anak perempuan aku kena himpitan kubur depan mata aku. Mari belah, mari rasa perasaan aku ni, ayuh tengok anak perempuan kena. Rasa sayu tu tak boleh nak oyak. Lalu menyebabkan aku ni ambil tanah tu, aku baca doa, menyebabkan kubur dia jadi lapar kubur dia ni sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, ia menyebabkan bila aku lompat naik itu, berubah wajah aku jadi rasa tenang balik, rasa lapar balik, kerana aku tengok kubur dia menjadi taman pertama-tama syurga Allah SWT. Nak sebutnya demikian. Letak je jenazah kita ni, hadap je muka ke kiblat. Bangun lalu tanah depan muka. Bangun tanah tu, bunyi suara bawah telinga. Di antara suara yang terawal kedengaran dalam kubur sesak ni, suara bawah telinga. Bawah telinga tu dengar lalu, selamat datang wahai hamba Allah. Mu akan tengok lagu mana aku nak buat kamu mata lagi. Hanah ni koyak lalu. Tika tu orang tutup lialah hak kita. Ada kemah molek dan ngadap kau kiblat molek tu, orang tutup lialah hak kita ni, bunyi tanah-tanah turun. Tengah tanah-tanah turun tu, bila tanah turun tu sampai parah lutut je. Ke bumi jenazah ni sampai parah lutut. Mari dah cacat dah melekat muka dan kaki, hujung kaki kita ni. Mari lalu dah cacat depan muka kita. Mula perambak maya kita, perambak poso kita, perambak, tiba-tiba tubik daripada mulut masing-masing. Tuan-tuan jangan sebut kalimah ni juga. Qala rabbirji'un. Malaikat muntolong ayat ke Allah, aku nak hidup balik atas dunia. Jangan tanya lagi malaikat, jangan tanya lagi. Qala rabbirji'un. Malaikat, aku nak hidup balik. Apa yang nak hidup balik? La'alli a'malu salihan fi ma tarakt. Kalau aku boleh hidup balik, aku nak buat balik mula amalan soleh aku tinggal waktu mana aku hidup. Gak malaikat jawab, kalla, mu jangan harap mu boleh hidup balik. Innaha kalimatun huwa qailuha. Mulut mu je sebut kata nak hidup. Wa min waraihim barzakhun ila yaum yub'asun. Sedangkan di belakangmu sampai lah ni mu akan melalui saat barzakh, sampailah mu dibangkitkan balik di hari kebangkitan esok. Hamba nak jawab sikitlah. Bapa yang nak hidup mula ni, amalan soleh gapo hak tinggal? Amalan soleh gapo hak tinggal? Siapa perekat duk melaung dalam kubur. Kalau kita boleh dengar suara dalam kubur tu kan,
Masing-masing royak. Kalulah boleh hidup mula. Kalulah boleh hidup mula. Orang dalam kubur ni sebut, kalau boleh hidup mula ni, amalan apa tinggalnya? Ulama jawab, amalan bulan Rejab, bulan Syaban, bulan Ramadan. 3 bulan ni, bulan yang Allah sedang tarbiyah kita, supaya kita siap untuk kita mati. Sebab tu bila kita raya tu dilambangkan dengan pakaian kita hak paling comel, sebegitu juga kita nak pakai dalam kubur hari pertama kita dalam kubur. Alim ulama kata 3 bulan ni hak kita duduk ni. Bulan Rejab, bulan Syaban, bulan Ramadan. Amalan gapo hak tinggalnya? Bulan Rejab, Allah jadikan bulan Rejab ni bulan untuk mengukuhkan keyakinan hidup dengan Islam. Jangan mati selain dalam hidup hanyalah dengan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan dah mu mati kecuali mu mati dalam keadaan betul-betul Islam. Satu Rasulullah bila masuk 3 bulan ni Rasulullah baca doa. Bulan lain Rasulullah masuk juga tapi Rasulullah tak baca doa. Bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Rasulullah, tapi Rasulullah tak baca doa. Bulan Zulhijjah, bulan besar, bulan 12 dalam kalender Islam, tapi Rasulullah tak baca doa. Tapi start daripada bulan Rejab, Rasulullah baca doa lalu. Allahumma barik li bi syahri Rejab, wa barik li bi syahri Sya'ban, wa ballighni bi syahri Ramadan. Ya Allah, tolong berkatkanlah aku dengan bulan Rejab. Ya Allah, berkatkanlah aku dengan bulan Sya'ban. Ya Allah, panjangkanlah umur aku ni ya Allah. Biar dah aku ni masuk dalam bulan Ramadan ya Allah. Maknanya kalau dah aku mati tahun ni ya Allah, biarlah aku ni mati setelah mana aku berjaya masuki bulan Ramadan ya Allah. Ni doa Rasulullah lah. Kalau doa kita biar dah gaya lah ya Allah. Tu doa kita. Kita nampak gaya je semuanya. Bapa ya Rasulullah sungguh sangat. Kerana bulan Rejab, bulan nak suruh kukuhkan balik keyakinan hidup dengan Islam. Orang kita ni kan gogek sama. Hati kita ni mari goyah sama. Yo kodok ni. Yo kodok. Yo kodok. Yo kodok tu. Dia mari dalam hidup kita. Tak mikir dalam hidup kita ni, ya kita ni akan pergi. Akan ngadap depan Tuhan. Hamba sebut awal-awal tadi lah. Tak ada lah kita nak mikir. Lagu mana kita dah kubur. Lagu mana kita daripada mahsyar. Kita nak mikir tiap-tiap hari. Daripada kita ni. Lagu mana nak besar rumah. Lagu mana nak harta biar kau banyak. Lagu mana. Hak tu je kita mikir. Padahal segala hak kita mikir tu kita kena tinggal. Waktu mana kita pergi ngadap depan Tuhan Sesa. Sedangkan gapo hak kita kena bawa kita tak pernah mikir dalam hidup kita. Allah dia tengok lereh sangat dalam hidup kita ni. Allah buat bulan Rejab. Bulan Rejab untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mikir kau gapo? Mikir kau satu peristiwa yang disebut dengan Isra wal Mi'raj. Bulan Rejab, peristiwa Isra Mi'raj. Ni cara Allah nak suruh ingat semua. Cerita Isra Mi'raj ni kena ingat. Bukan sekadar kena ingat, kamu kena beriman. Kamu kena yakin. Kalau tidak, mu akan jadi macam Abu Lahab lah. Mu akan jadi macam Abu Jahal lah. Ia lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana Rasulullah cerita tentang Isra Mi'raj, antara orang terawal dengan cerita Isra Mi'raj ni Abu Lahab. Abu Lahab dengar. Ketika mana Ummu Hani bersabda, jangan cerita kat orang ya Rasulullah. Cerita ni kalau mu cerita juga, kakak sepupu Rasulullah ni royak. Jangan cerita kat orang, kalau mu cerita juga, mesti orang tak percaya kamu ya Rasulullah. Enggak Rasulullah duduk termenung pagi tu. Nyo melitah, Abu Lahab tu melitah, tengok Rasulullah termenung. Tegur lalu Rasulullah. Termenung panjang Muhammad. Ada gapo? Rasulullah kata ada lah cerita besar. Cerita besar gapo? Malam aku di Isra'kan, malam aku di Mi'rajkan. Gak Abu Lahab tanya lalu, nanti apa? Isra' Mi'raj ni. Tak pernah dengar ni cerita ni. Tanya lalu. Rasulullah kata, malam aku nyobelah dada, kemudian daripada Masjidil Haram sampai Masjid Aqsa. Lepas tu sampai Sidratul Muntaha. Kemudian aku tunggu balik. Gak Abu Lahab tanya balik. Mungkin bila? Gih malam. Lepas tu mu balik. Balik pagi tadi. Kata Rasulullah. Gak waktu mana sebut gitu. Gak Abu Lahab kata. Mungkin kah? Gih. Rasulullah kata.
Muhammad ni cerita sensasi juga ni. Mu jangan cerita ke orang, biar aku cari orang. Pakat mari dengar ceramahmu cerita tentang Isra Mi'raj. Aku yakin tak ada seorang percaya hak cerita gila hang nak cerita. Enggak. Abu Lahab pula. Sahabat-sahabat dia pelik. Apa ya Rasulullah pagi-pagi lagi pergi cerita ke Abu Lahab tu? Patutnya jangan cerita ke Abu Lahab. Abu Lahab ni kafir. Pergi cerita ke orang Islam lah. Apa pergi cerita ke Abu Lahab? Kuliah subuh ke Abu Lahab. Pagi lagi cerita ke Abu Lahab. Lepas tu dia pelik pula. Abu Lahab ni pula pergi jumpa dengan Abu Bakar. Dia royak ke Abu Bakar. Abu Bakar, mu tahu tak? Ada cerita pelik ni. Cerita pelik. Apa dia? Ni hak kata Nabi. Hak mu kata Nabi. Rasul akhir zaman. Dia ni cerita dia di Isra'kan. Dia di Mi'rajkan. Abu Bakar kata, gapo dia Isra', gapo dia Mi'raj. Dia diperjalankan daripada Masjidil Haram sampai Masjid Aqsa. Daripada Masjid Aqsa sampai Sidratul Muntaha. Kemudian dia turun balik. Jumpa dengan kita pagi ni. Mu tak rasa pelik ke? Abu Bakar kata, pelik gapo betul. Hak Rasulullah sebut. Mu percaya. Kalau Muhammad tu, Rasulullah tu cerita lebih pada ni pun aku percaya. Sadaqta ya Rasulullah. Abu Bakar sebut lalu. Betul. Hak Rasulullah sebut tu. Kalau kita hidup damai tersebut, gaya juga kita. Mai gaya diri kita ni. Nak suruh logik akal. Hamba ingat lagi hamba balik daripada Mesir. Baru mula-mula balik tahun 99 dulu. Balik. Dia jemput ceramah depan pensyarah-pensyarah. Pensyarah ni universiti tempatan. Dia jemput hamba ceramah tentang Isra' Mi'raj. 2 jam hamba ceramah. Dia pergi masa 2 jam ceramah. Siap dia ceramah. Buka sesi soal jawab. Bangun seorang pensyarah tu tanya soalan. Ada seorang tu bangun dia tanya, Ustaz cerita Isra' Mi'raj tu, Ustaz cerita ceramah tadi, betul ke tak betul Ustaz? Hangga kata betul Prof. Wajib beriman. Kalau tak beriman jatuh kufur kita pada Allah. Dia kata kalau betul Ustaz, saya nak tanya satu lagi soalan. Berapa kelajuan istifadu angin Rasulullah daripada bawah naik ke atas? Berapa tekanan istifadu angin? Banyaklah dia tanya. Berapa tahap dia dan sebagainya. Hamba dengar dia disebut gitu. Duduk dulu Prof. Hamba nak jawab panjang sikit. Ni kena jawab panjang sikit. Allah bila dia nak cerdikkan kita, nak jadi hamba ni jadi cerdik, Allah bagi pada seorang ni 3 sumber untuk mencerdikkan seseorang. Sumber yang pertama, Allah wi jawarih. Jawarih ni Allah wi semua makhluk-makhluk lain. Jawarih ni panca indera. Allah wi kepada mata. Mata kita ni kita tengok, kita cek. Tu isteri kita, tu anak kita. Kadang-kadang mata kita tak tengok, tapi kita dengar je bunyi preh mutu. Ni mutu ayah kita balik ni. Kita dengar. Kadang-kadang telinga kita tak dengar, mata kita tak tengok, tangan kita dah gerak. Kita rasa, kita tahu. Ni papan, ni kayu kita sebut. Kadang-kadang tangan pun tak gerak, mata pun tak tengok, telinga pun tak dengar. Tapi kita bangsa, ni ketung orang. Nak sebutnya kita boleh tahu. Ni sumber ni Allah wi juga pada binatang. Jawarah ni Allah wi juga pada binatang. Binatang ni Allah wi pada dia bang. Dia boleh melalui bang ataupun bagi kita tengok dalam National Geographic tu, lagu mana binatang dia boleh tak belanggar. Ni burung-burung atas udara tu boleh terbang tak belanggar. Apa? Jawarah. Pacak. Kita tengok dalam National Geographic. Sebelum 7 hari orang nak lalu kawasan tu, Allah beri royak dah. Orang nak lalu kawasan ni 7 hari. Mu tunggu sini lah, mu cekik darah dia. 7 hari sebelum mana siapa orang nak lalu tu, dia duduk dah. Nunggu dah. Pacak. Tak kau pacak. Lembu. Dia cium-cium, ni rupuk boleh makan. Dia cium-cium lagi, ni tomia tak boleh makan. Nak sebut jawar. Allah dia nak beza kita dengan binatang, nak beza kita dengan tumbuh-tumbuhan. Allah beri sumber yang kedua. Sumber kedua ni apa dia? Akal. Mula Allah nak bezakan kita dengan binatang. Satu Allah larang jangan rosakkan akal.
mu jangan isap dada. Mu jangan isap ganja. Mu jangan minum air ketum. Jangan dalam hidupmu. Bila mu buat gitu dalam hidupmu, rusak akalmu. Bila dia rusak, mu lebih teruk daripada binatang. Orang dia minum arak, dia isap dada, dia terlibat dengan benda yang merosakkan akal dia. Akal ni nak suruh beza. Akal kita ni, cerdik yang kita siapa beruk ataupun rimah dalam hutan tu kita boleh tarik. Dia didik dia. Didik dia, latih dia, akhirnya jadi molek-molek. Tapi nanti kalau dia cerdik lagu mana pun beruk, dia tahu nya muda nya tua. Dia tua dia tak boleh mengajar beruk-beruk lain. Tak boleh buka kelas tuition lah tenang cerita. Nak sebutnya beruk ni, lagu mana cerdik pun dia. Rajin pun dia. Dia tak boleh nak mengajar binatang-binatang lain. Kerana beza kita di antara kita dengan binatang ialah akal. Allahui. Tapi akal kita ni Prof, hamba sebut. Akal kita ni Prof, ada benda yang kita boleh mikir, ada benda kita tak boleh mikir. Dan benda yang kita boleh mikir sekitar kita ni ya. Sepuluh mata kita ni. Mata kita ni kita boleh tengok dalam ni je. Gapo yang berlaku luar tak nampak dah. Linga kita ni kita boleh dengar sekitar ni je. Gapo yang berlaku jeli ni tak tahu dah. Dalam hidup kita. Kita boleh makan nasi berapa pinggan? 2 pinggan, 3 pinggan. Lepas pada tu, kita tak boleh dah. Nyai dah. Tak boleh pergi dah pada diri kita. Allah terhad. Cara mikir kita pun terhad. Allah buat. Ada benda kita boleh mikir. Ada benda kita tak boleh mikir. Tapi Allah sumber yang ketiga. Hak tak payah nak fikir lagi dah. Mung jadi cerdik dengan sumber yang ketiga ni. Apa dia? Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Prof, kalau pun kita cerdik lagu mana pun, kita ada title profesor macam mana pun, ada doktor lagu mana pun, kalau tak ada Quran, bodoh. Hamba jawab gitu. Sebut bodoh tu tunduk lalu, tak akak-akak dah. Nak sebutnya Allah, bila dia nak suruh kita jadi cerdik, kena guna Quran. Lagi mana tak ada Quran, lagi tu mu tak cerdik dalam hidup. Mu tak cerdik dalam hidup. Kena guna hadis Rasulullah SAW. Bila mu kena guna ni bulan Rejab. Bulan Rejab ni betul-betul Allah buat satu peristiwa Isra wal Mi'raj. Dengan tujuan apa dia? Tujuan nak suruh mu tak usah nak mikir yang kepala mu lah, tak padan dah. Allah guna kalimah subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ni cara Allah nak buat. Nak suruh timbul keyakinan. Tubik mulut kita ni sebut sadaqta ya Rasulullah. Betul gapo hak berlaku pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakin sungguh dah dari hidup kita. Sebab dari Isra Mi'raj ni Allah ajar pada kita maya. Yang kedua, hak besar lagi nya tunjuk neraka Allah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tengok diri. Bila caca depan neraka tu kan, Rasulullah kata, Allah, aku tengok umat aku yang paling ramai masuk dalam neraka ialah orang perempuan, kata Rasulullah. Orang perempuan paling ramai masuk dalam neraka. Orang lelaki jangan pulak lurut dah ada pulak lega-lega tak masuk neraka dah kita. Cuma nak sebutnya berapa ya orang perempuan. Padahal orang perempuan paling mudah masuk syurga. Tiba-tiba orang perempuan ramai dalam neraka. Kenapa jadi gitu? Ulama jawab kerana orang perempuan tak boleh jaga dua perkara je dalam hidup dia. Kalau dia boleh jaga dua perkara ni, dia masuk syurga pintu mana dia nak. Yang pertama, dia tak boleh jaga Allah dan juga Rasul. Payah orang tino nak jaga. Nak jaga Allah dan Rasul. Tika mana kita payah nak jaga? Mayat, orang perempuan payah nak jaga mayat. Bila payah nak jaga mayat? Bila dia uzur. Bila dia uzur ni, darah kering dia tu kadang-kadang pukul 9 pagi. Darah kotor dia tu kering pukul 9 pagi. Dia duduk kerja. Dia tak mayat dah. Dia tak mandi dah. Dia asal tak lagi. Balik-balik kerja. Balik-balik kerja baru mandi. Dia tinggal 2 waktu dalam hidup dia. Kadang-kadang darah kotor tu kering pukul 12 tengah malam. Dia tengah tidur. Masa tu masa Isya. Kadang-kadang darah kotor dia tu kering pukul 8 malam. Masa tu masa Maghrib lagi. Dia tinggal 2 waktu. Maya Maghrib pun tinggal, maya Isya pun tinggal. Yang menyebabkan dia payah nak jaga ni, nak jaga Allah. Nak jaga Allah lagi ke apa? Nak jaga aurat. Orang perempuan payah. Rambut dia ni. Rasulullah cerita, orang perempuan, orang yang ramai dalam neraka tu orang perempuan, ada segolongan manusia tu, rambut dia kena ceteng gitu, kemudian otak dia gelegok. Gelegok otak dia dalam neraka tu. Jatuh kecah ni daging-daging.
Jatuh sosa daging-daging. Kemudian tinggal tulang-tulang. Tulang-tulang tu pun Allah bakar juga. Tulang-tulang tu hancur lebu. Summa la yamutu fiha wa la yahya. Nak kata hidup tak hidup, nak kata mati pun tak mati. Dalam neraka Allah. Kenapa? Kerana rambut. Tak jaga aurat. Orang perempuan ni aurat seluruh tubuh badan dia. Jadi aurat dalam hidup dia. Tiba-tiba dia tak jaga aurat dia. Rambut dia. Kemudian tak boleh nak jaga dengan jiran rumah sebelah rumah dia. Dia nak jaga dengan ipar dua dia payah. Yang menyebabkan Rasulullah kata ramai orang perempuan masuk dalam neraka Allah SWT. Hal ni kena perayaan di kalangan kita. Yang ketiga, Rasulullah ditunjuk syurga. Bila tengok syurga tu kan, Rasulullah senyum je. Rasulullah kata mala ainun ra'at. Mata tak pernah kelih. Comelnya syurga Allah. Tak ada pun mata hak pernah tengok. Gini comel syurga Allah. Wala uzunun sami'at. Telinga ni tak pernah dengar. Allah sedaknya surga dalam syurga Allah. Wala khatar ala qalbil bashar. Hati manusia ni tak pernah terdetik sebegini comelnya syurga Allah. Tak ada dalam memikirkan manusia ni sendiri. Rasulullah kata, aku tengok orang yang paling ramai masuk dalam syurga di kalangan umat aku, orang miskin, kata Rasulullah. Amat jauh dibandingkan dengan orang kaya, Rasulullah sebut. Orang kaya ada juga tapi tak ramai. Dah lah tak ramai, Rasulullah kata lambat pula tu masuk syurga. Dah lah tak ramai, lambat dia jarak dia dengan orang miskin. Rasulullah kata sejarak 40 kharifan, sejarak lebih kurang 40,000 tahun. Rasulullah sebut demikian. Jarak di antara orang kaya dengan orang miskin masuk dalam syurga Allah SWT. Apa ya? Siapa perikat Rasulullah baca doa? Allahumma ja'alna miskinan wa amitna miskinan wa syurna yawmal qiyamati masakin. Ya Allah, jadikanlah aku orang miskin, matikanlah aku dalam keadaan miskin, kumpulkanlah aku di akhirat esok dengan orang miskin, ya Allah. Doa ni amu jamin, tak ada seorang pun nak amin doa ni. Doa jadi miskin tak saya Ustaz. Doa jadi kaya tak ada ke? Ada doa. Rasulullah baca juga jadi doa kaya. Allahumma aghnina bihalalikan haramik. Ya Allah, mu tolong kayakanlah aku daripada sumber yang halal. Jangan kayakan aku daripada sumber yang haram, ya Allah. Doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa orang miskin? Orang miskin tak banyak saya jawab dia depan Tuhan saya. Tuhan tanya, kasut ada kasut? Tak ada, ya Allah. Atau pakai gaul, pakai selipar, ya Allah. Selipar jenama gapo? Jenama kerok, ya Allah. Tapi kerok pasal malam je, ya Allah. Tapi tanya orang kaya, kasut. Kasut ada? Ada, ya Allah. Tanya orang miskin, televisyen dia televisyen. Televisyen tak ada, ya Allah. Lepas tu mu tengok gapo tiap-tiap hari? Tengok besengnya, ya Allah. Orang miskin. Tapi tanya orang kaya, televisyen dia televisyen. Dia tanya balik, hak berapa HC, ya Allah. Tu dia tak tanya lagi. Beyond ke tak beyond Astro ni? Astro, siapa ada rumah tiap-tiap bulan boleh bayar Astro 120 riyal, 120 riyal sebulan. Mung derma untuk masjid ada 120 riyal sebulan. Kau Astro boleh bayar. Tapi kau masjid mung tak boleh derma. Lek mung. Tuan-tuan hak ada Astro tu, kalau tak pernah derma banyak tu juga, banyak yuran tu juga, baik jual malam ni, baik jual malam ni. Tak usah duk sipel dah. Kalau kita sipel juga tak kena raya, nak jawab depan tu esok payah. Nak sebutnya beza sakit. Lepas pada bulan Rejab, Allah jadikan bulan Syaban. Bulan Syaban hak kita ada ni. Apa amalan gapo bulan Syaban? Ada dua amalan besar. Orang kita tak teringat. Boleh jadi orang kita tak beroyak sah. Yang pertama malam nisfu Syaban. Malam Selasa ni kan. Hari kita ngadak sehari dua lagi ni. Nisfu Sya'ban. Besar. Amalan nisfu Sya'ban. Dan disebut dalam hadis Rasulullah. Dalam hadis Rasulullah banyak cerita. Nak buat amalan apa buat. Tapi kena ingat, Rasulullah digerak oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril tengok Rasulullah tidur malam nisfu Sya'ban tu. Malaikat Jibril gerak Rasulullah. Bangun Rasulullah. Warqum wasalli warka' wasjud. Kemudian doa. Bangun Rasulullah. Membangun maya, kemudian maya merokok sujud, lepas tu doa ya Rasulullah. Gak Aisyah kata Rasulullah sujud tu doa panjang je. Doa panjang pada malam nisfu Sya'ban tu. Kemudian malaikat Jibril sebut malam ni Allah terima semua doa-doa orang yang berdoa pada Allah, kecuali orang yang tak diterima oleh Allah disebut lebih kurang 10 golongan orang yang tak diterima di sisi Allah.
orang yang uququl walidain, orang yang derhaka pada mak ayah, orang yang mudminul khamr, orang yang tagih hisap rokok, tagih dia panggil hisap dada, tagih dalam hisap dalam benda demikian ni, orang ni Allah tak dengar doa dia di sisi Allah. Siapa lagi? Orang akil riba, orang makan riba, orang yang tak peduli anak yatim dan sebagainya. Panjang dalam hadis Rasulullah cerita perkara demikian. Kemudian ada satu lagi peristiwa orang kita tak royak. Yang ni bawa nyesak sampai dalam kubur. Apa dia? Amalan pertukaran kiblat. Ia berlaku dalam bulan Syaban. Tukar kiblat. Asalnya mayat kita ni ngadap pada Masjid Aqsa. Duk belakang gini lah. Tapi bila Rasulullah sampai di Madinah tu, orang Yahudi duk ngejek Rasulullah. Dia kata, "Bapa Muhammad?" Dia kata agama kita tak betul. Agama dia betul, tapi mayat kiblat sama dengan kita juga. Gak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serah. Ia juga Yahudi ni kata ada kebenaran. Bapa yang kiblat sama dengan kiblat dia. Mayat pada Masjid Aqsa. Gak Rasulullah mula daripada tu mayat ni dongok ke langit. Mayat ni akak, kepala ni ada ke langit. Sebut pada Allah, ya Allah, tukarlah kiblat ya Allah. Taksir kiblat ke Masjid Aqsa ni. Atau nak mana Masjidil Haram ya Allah. Rasulullah doa tu ada riwayat kata sama nebula. Ada satu riwayat kata sampai setahun Rasulullah baca doa setiap kali mana takbirnya akak muka ke langit, ngadap ke langit, ya Allah tukarlah kiblat. Tengah maya Zuhur dalam bulan Syaban, disebut pada 17 Syaban, disebut lebih kurang 27 Syaban, tengah maya Zuhur. Ada satu riwayat kata maya Asar, baru 2 rakaat Rasulullah maya. Tiba-tiba turun ayat Quran. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Allah telah tengok mukamu nada ke langit, harap ditukar ke kiblat. Mulai dari ni Allah, wahai Muhammad, tukar kiblat kamu daripada Masjid Aqsa hadap pada Masjidil Haram pula. Turun hayat tu Rasulullah gerak lalu. Tengah maya 2 rakaat tu, jalan Rasulullah musing tu kat ngadap kepada Masjidil Haram. Gak sahabat-sahabat tengok Rasulullah jalan tu kat, pakat jalan belakang. Maya tu, sahaya pertama main musing duduk belakang Rasulullah. Sahaya kedua musing, sahaya ketiga musing badan saja. Ngadap sah yang terakhir tu. Bila ngadapnya tu dah maya pertama dah terakhir boleh jalan. Jangan pula maya boleh jalan pada. Orang tanya, "Apa tu ambil sunnah Nabi bulan Syaban?" Jangan buat. Jangan orang Kuala Balah ni jangan buat ni. Bila Rasulullah siap maya, sahabat mari tanya, "Apa Rasulullah? Maya hari ni pelik ni, kita jalan ni, lepas tu musim pula ni." Rasulullah kata, "Kiblat kita dah tukar dah." Dengar je kiblat tukar tu, apa kat sujud. Sujud sahabat-sahabat, alhamdulillah, kiblat tukar dah. Tubik tu bela-bela laung kau sahabat-sahabat lain. Kiblat tukar dah. Kiblat tukar, suka. Badi tulis dalam Facebook masing-masing. Pakat royak dalam TikTok masing-masing. Royak ni kiblat tukar ni. Nyo dengar kau pok Yahudi ni dengar. Dia kata, Muhammad ni meta kok tu, meta kok ni. U-turn tu U-turn. Ni pelik ni. Muhammad ni lagu mana hidup dia ni? Badi dia kecek di kalangan mereka dia ngejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gak Rasulullah dengar. Rasulullah rasa sedih Rasulullah. Sebab tak kena kita ni. Buat kok ni pun tak betul, buat kok tu pun tak betul. Allah bila dia nak suruh segar balik Rasulullah, turun pula ayat Quran. Sayaqulus sufaha'u minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Kecek dah pokok bodoh tu. Pokok bodoh tu kecek dah. Ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Bapa ditukar ke kiblat. Molek-molek ngadap pada Masjid Aqsa, kemudian diubah pada Masjidil Haram pula. Jawab gini Muhammad, kullillahil masyriq wal maghrib. Milik Allah lah sebelah timur dan juga barat. Yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Allah ni akan memberi petunjuk pada siapa yang Allah kehendaki. Gapo Allah nak ajar dari tukar kiblat ni? Ulama kata ada 3 benda. Yang pertama doa. Ajar dalam hidup kita ni jangan malah baca doa. Dia jangan putus asa dalam doa. Bila doa, cuba tengok Nabi Muhammad. Dia doa.
Lama baru Allah mustajab. Patutnya Nabi ni doa hari ni, esok mustajab lalu lah. Patutnya dia Nabi kan. Tapi dok, Allah panjang masa. Nak suruh, jangan putus asa dalam minta dengan Tuhan. Doa tu, macam Aisyah dia cerita Rasulullah. Kalau dia doa, lagi lama lagi naik. Lagi lama lagi naik. Tangan Rasulullah ni. Sampai ketika nak pergi badar tu, Rasulullah doa ni, tangan Rasulullah tu tegak ke atas. Tegak ke atas ni, jatuh lengan jubah Rasulullah ni, nampak tiap putih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah doa. Kita doa dak, lagi lama lagi turun. Lamanya tu iman. Nyo doa gapo lama-lama. Mula tak tangan tak apa. Nak raya ke Allah, ya Allah, mu nak terima. Tak saya terima sudah. Senang ya dia dengan Tuhan. Malah lagi tu kan. Wisalah tu akak tangan. Ya Allah, macam biasa dah. Amin Tuhan. Doa paling rekah dalam dunia. Orang tanya apa doa rekah lajuk tu? Doa tu lah ustaz dulu kini dah selama-lama. Tak berubah-berubah dalam hidup. Dalam hidup kita ni, biar kita ni bersungguh. Kau tua kita, kau banyak doa. Kau tua kita, kau beramah hidup kita ni, kau doa. Doa minta. Kerana orang dalam kubur ni, kalau dia boleh bangun mula, dia nak doa dengan Tuhan. Sebab tak ada lah satu ibadah yang Allah jawab cepat, kecuali doa. Alim ulama sebut. Allah sebut, ud'uni astajib lakum. Doa pada aku akan keperkenan ke doamu. Kena doa je. Jangan malah dalam doa. Dalam doa ni, minta sama. Royak sesar ke Tuhan. Doa ni tak perlu guna bahasa pelik-pelik. Tak perlu. Royak ya ke Tuhan. Ya Allah, aku ni ada 5 orang anak. Anak pertama aku jadi gini. Anak kedua aku jadi gini. Anak ketiga aku jadi gini. Ya Allah, mu tolonglah susun molek anak-anak aku ni, ya Allah. Royak ke Tuhan molek. Tak perlu dah nak guna bahasa pelik-pelik. Akak tangan semilir angin yang berlalu. Tak tahu gap satu dia nak royak. Nak guna bahasa sastra lajuk. Siapa tak faham, dia pun tak faham apa dia nak minta. Tak sah. Guna ayat yang mudah ya. Royak ke Tuhan. So. Allah ni dia dengar gapo kita royak. Tambah doa ibu kepada anak. Doa suami terhadap isteri. Doa dalam hidup pemimpin pada rakyat. Rakyat pada pemimpin. Ini doa dalam hidup kita. Yang pertama. Yang kedua, jangan bertangguh dalam hidup kita dalam buat amal ibadah. Jangan bertangguh. Rasulullah kalau dia nak tangguh, dia boleh tangguh. Tunggu maya sama ten ni lah, kita tukar kiblat. Patutnya habis dulu maya zuhur ni. Patutnya gitu. Dak. Rasulullah bila Allah suruh tukar lalu. Kita ni berhimna tangguh. Berhimna kita tangguh di kalangan kita. Kita tahu dah. Hamba buat contoh gapo, kita tahu. Antaranya tak boleh baca Quran. Tak boleh baca Quran ni hamba pesan banyak makna dah. Ramai dah di kalangan kita. Siapa hak tak boleh baca Quran, pastikan umur dia panjang-panjang, dia tak mati-mati. Jangan mati. Kalau tuan-tuan tak boleh baca Quran, jangan mati. Tuan-tuan mati, tuan-tuan masuk dalam kubur, tak boleh baca Quran, sah-sah tak lepas menghadap depan Tuhan. Tak lepas. Tak percaya cuba terang mati, tak percaya. Nak tahu lepas kau tak? Masuk dalam kubur je, malaikat tanya lalu, Quran boleh baca Quran? Tak boleh. Muak gapo atas dunia? Muak gapo atas dunia? Ya jadi tak boleh baca Quran. Tu hewi kau ngomong 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, gagak, tak boleh baca Quran. Muak gapo atas dunia? Tak boleh baca Quran ni satu benda yang paling azab dalam hidup. Jangan. Cari juga tok guru Quran. Mari jumpa dengan AJK masjid ni. Royak ke AJK masjid. Hamba orang kapun ni lah. Hak tak boleh baca Quran ni hamba. Kapun ni. Royak aja. Tiuk saat tiuk. Hamba tak silah kalau mati dalam keadaan tak boleh baca Quran. Tolonglah hamba. AJK pula jangan pula jawab bertenang. Hamba pun tak boleh baca juga. Jangan jawab gitu. Buat malu company dia panggil. AJK ni umum. Hari Jumaat je umum. Siapa lagi yang tak boleh baca Quran tolong daftar. Di kampung kita ni tolong daftar. Wi nombor telefon, wi alamat rumah. Hak mana boleh baca Quran tolong daftar juga. Kemudian sedarakan mereka. Jadi macam adik-beradik, Ansar dan juga Muhajiri. Demo adik-beradik dengan demo ni dah. Hak dia ni dia boleh baca Quran ni. Dia boleh baca Quran. Rasulullah sebut, khairukum man ta'allamal Quran
wa 'allamah. Orang terbaik di kalanganmu siapa yang dia belajar Quran dan dia mengajar kat orang lain pula Quran. Kita ni berlomba di kalangan kita ni. Dan kita boleh baca Quran dalam hidup kita. Legalah sikit pada kitanya. Ada benda yang kita boleh lepas dalam hidup kita. Ni benda. Tapi orang kita ni dia tak boleh baca Quran, dia biar je dalam hidup dia. Tak apa. Mati, kalau mati saya rasa budak-budak tahfiz ramai kan. Tolong mari baca. Orang masjid ramai kan, mari baca. Dia duk harap ke orang. Ya dia sendiri tak siap dalam hidup dia. Ni, dalam hidup kita jangan tangguh dalam hidup. Taubat gitu juga. Orang kita ni, orang tanya dia, "Berapa orang tak taubat?" "Apa ya tak setaubat?" "Nantilah. Tak pecing lagi," dia sebut. Dia pecing kita taubat lah. Tak pergi Mekah lagi. Dia kita pergi Mekah kita taubat lah. Jangan. Kerana ramai mana dah. Orang yang bila dekat nak mati tu, mulut dia sebut, "Qala inni tubtul an." Lah ni aku taubat ya Allah. Padahal dalam hidup kita ni, tak susah pun taubat. Angkat tangan. Sebut pada Allah, "Ya Allah, aku ni dosa ya Allah. Banyak benda aku buat dalam hidup." Gak zaman Rasulullah dulu, ada seorang budak muda mari ni. Dalam keadaan tunduk tak terakak muka dia ni. Tunduk. Tiuk sak-sak tiuk. Gak Rasulullah biar aja tengok. Habis dia tiuk tu Rasulullah tanya, "Apa?" Dia jawab lalu, "Rasulullah, aku ni banyak dosa ya Rasulullah." Dosa Rasulullah sebut. Patu aku ni dosa ni banyak ni. Banyak mana Rasulullah tanya? Banyak mana? Ni penuh ke langit bumi? Penuh Rasulullah dosa aku. Patu Rasulullah kata, "Tapi aku taubat ya Rasulullah. Aku taubat. Apakah Allah akan mengampunkan dosa aku ya Rasulullah?" Rasulullah jawab, Rasulullah ampun belaka dosa. Bila mustaubat ya, Rasulullah kata Allah ampun segala dosa-dosa mu hak lepas-lepas. Dengan syarat mulutmu sebut ya, "Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu." Ya Allah, mu tolong ampunlah dosa aku ya Allah. Dosa yang akan datang, dosa lepas. Enggak. Dia sebut gitu tak? Tapi Rasulullah, tapi gapo lagi Rasulullah tanya. Tapi aku ulai balik perangai tu. Lepas pada aku taubat, aku buat mula. Aku buat mula ya Rasulullah. Lepas tu Rasulullah tanya balik. Lepas tu aku taubat mula ya Rasulullah. Aku taubat balik. Allah terima kau taubat aku tu ya Rasulullah. Rasulullah jawab, Allah terima taubatmu. Lepas tu Rasulullah tanya. Lepas tu aku buat mula Rasulullah. Aku buat pula perangai hamba. Perangai tu aku buat pula. Lepas tu Rasulullah kata, "Lepas tu aku taubat ya Rasulullah. Apakah Allah akan terima taubat aku ya Rasulullah?" Dia tanya Rasulullah. Rasulullah jawab, "Ya, Allah akan terima taubatmu. Allah ni akan terima taubatmu." Dengar yang gitu ditanya balik Rasulullah. "Ya Rasulullah, sampai bila Allah nak terima taubat aku ni ya Rasulullah?" Sampai bila? Rasulullah jawab, "Sapamu berputus asa dalam bertaubat pada Allah, Allah tak pernah berputus asa dalam menerima taubat kamu." Bila sebut jaga tu, berai mata ni. Tubik mata satu yang lalu dia ni. Nak sebutnya, orang kita ni, Allah dah peluang kau kita. Minta ampun. Ni peluang ni. Bulan Rejab, bulan Syaban, dah kemuncak bulan Ramadan. Bulan Ramadan. 3 bulan ni, bulan Rejab, bulan Syaban, bulan Ramadan ni, untuk orang dalam kubur. Kalau kita boleh dengar orang dalam kubur, dia sebut, "Betul mung boleh hidup lagi dalam bulan Rejab, bulan Syaban, bulan Ramadan." Kami ni kalau boleh hidup mula, bulan Rejab, bulan nak suruh kukuh keyakinan hidup dengan Islam. Bulan Syaban, bulan ibadah. Allah suruh jaga ibadah, betul mulai ibadah. Bulan Ramadan, Allah buat tiga program dalam bulan Ramadan. Allah jadikan perang Badar untuk meyakinkan hidup. Hidup kita ni dengan Islam. 313 orang lawan dengan 1000 orang. Logiknya kalah. Tapi di mana Islam bila meyakin sungguh dengan Allah, Allah beri kemenangan pada diri kami. Yang kedua, Allah buat program Nuzulul Quran dalam bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan Allah turunkan Quran. Tujuan apa dia? Untuk betul peranganmu. Dalam hidup kita ni betul. Comel perangai kita ni kana khuluqul Quran. Yang ketiga, Allah buat program yang disebut dengan Malam Lailatul Qadar. Allah sembunyikan Malam Lailatul Qadar. Start daripada 1 Ramadan, rapat ke 30 Ramadan, mu cari sehari semalam. Malam itu besar dalam hidup kami. Jangan terlepas.
Dapat semalam tu, mu dapat khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan lain. Satu malam hak mu dapat sama dengan 82 tahun mu hidup. Malam tu kita baca Quran, sama dengan 82 tahun kita baca Quran. Malam tu kita derma, sama dengan 82 tahun kita derma. Malam tu kita qiyamul lail, sama dengan 82 tahun kita qiyamul lail. Buatnya malam tu kita buat topak, sama lebih kurang 82 tahun buat topak. Nak sebutnya malam tu kita sibuk dengan apa? Malam tu ingat anak-anak, jangan main mercung, jangan main bunga api. Jangan duk sibuk dengan main. Buatnya malam tu, malam Lailatul Qadar, 82 tahun main mercung. Nak sebut pada diri kita. Malam-malam Ramadan ni, malam-malam yang besar. Yang Allah jadikan. Nak suruh kita pakai cari. Nak suruh gabriel, jangan sampai menyesal bila masuk kubur esok. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah jadikan kita ni semua di kalangan orang yang la'allakum tattaqun. Ya Allah Subhanahu Wa Taala sebut, mudah-mudahan kamu menjadi manusia takwa pada Allah. Hamba rasa cukuplah. Hamba kecil ni. Tu ada betul-betul belakang 7 kali dah hamba kira. Malah ni ambat lagi kau ustaz ni nak berhabisnya. Jadi mudah-mudahan, terima kasih banyak pada Tuan Haji Afendi. Ya, banyak nyusun program-program. Terima kasih pada Datuk Seri Mustafa Muhammad. Banyak membantu penduduk-penduduk di kawasan kita ni. Dan juga seluruh pemimpin-pemimpin yang ada pada kita. Kita harap kita boleh bersama dengan pemimpin-pemimpin kita ni sampai dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala esok. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Mari kita pakat baca doa lah. Mudah-mudahan kita tutup dengan doa kita ni, kebaikan dan hidup. Jemaah sekalian, sebelum baca doa ni hamba suka nak sebut. Hambanya tulis beberapa buah kitab. Ada lebih kurang 34 buah kitab dah hamba duk karya ni. Kitab-kitab ni hamba karya termasuk kitab Malam Pertama di Barzah. Kemudian hamba karya kitab khabar daripada Barzah. Hamba karya beberapa buah kitab. Kitab-kitab Melayu. Dalam bentuk Melayu bahasa yang mudah. Kalau ada ustaz-ustaz hadir malam ni, ustazah yang hadir malam ni pakak-pakak ngajar dah. Buat ngajar di masjid masing-masing. Dan ada satu kitab yang hamba susun. Hak ni macam penting sangatlah dalam hidup kita ni. Di mana persiapan menjelang saat kita nak dimatikan oleh Allah. Bila dekat nak mati, nak buat amal apa? Hambanya susun mula tengok orang kita ni ramai. Nak mati tu tak tahu nak buat apa. Jadi hamba susun lah. Amalan-amalan kita dekat nak mati ni, Allah beri tanda-tanda. Tanda-tanda kita nak mati. Ada tanda-tanda. Handphone nak mati pun ada tanda-tanda. Kereta nak mati pun ada tanda-tanda. Kita nak mati pun Allah beri tanda-tanda. Tanda-tanda hak besar, tanda kita nak mati bila umur kita 60 tahun. Tanda nak mati tu. Tak usah duk berangai panjang dah dia panggil. Umur 60 tahun ni Rasulullah sebut a'maru ummati baina 60 wa 70. Dalam kitab ni hamba susun 3 bab. Bab pertama bila kita tak ada lagi tanda nak mati, tapi kita buat bersiap, takut-takut mati mengejut. Yang kedua, bab kedua bila kita nampak dah tanda kita nak mati. Yang ketiga hamba susun dalam bab ni bila kita mati, bila kita pergi ziarah orang nak mati. Nak ziarah orang nak mati, nak buat lagu mana. Dan kalau kena pada kita sendiri, ada doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Doa ni nya pada muka surat 47 dalam kitab ni. Tuan-tuan pakak-pakak apalah doa ni. Doa ni tuan-tuan ajar pada masyarakat. Hambanya dapat doa ni daripada guru hamba waktu mengaji di Al-Azhar dahulu. Guru hamba dia baca doa ni, dia suruh kami ikut. Lepas pada ikut tu, bila kita ikut je, habis je, dia sebut, aku ijazahkanlah doa ini pada kamu semua. Kami pun jawab, qabiltu. Saya terimalah doa ini. Malam ni hamba nak baca juga doa ni. Tuan-tuan ikut. Doa hamba baca ni. Doa ni Rasulullah ajar pada Abu Hurairah. Abu Hurairah, kalau mu tahu mu nak mati dah, doktor royak nak masuk oksigen dah ni, nak pakai oksigen misal contoh. Kemudian lepas pada ni nyetir dia ke doktor. Baca doa ni dulu. Sebelum mana kita nak mati tu. Ataupun malam ni kita serah, tak ada dah kot kita ni. Nampak dah tanda-tanda ni. Kita pun baca doa ni. Mau mati je, hari tu, mau masuk dalam kubur, terus dalam syurga Allah SWT. Allah harapkan jenazah kamu dihumbar ke dalam api neraka Allah. Ni hadis ni riwayat sahih daripada Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Hamba nak baca doa ni, jemaah-jemaah ikut.
Habis je hamba baca nanti hamba sebut pada jemaah yang hadir malam ni. Hamba sebut, saya ijazahkanlah doa ini pada semua jemaah yang hadir. Jemaah masing-masing jawab, kami terimalah doa ini. Boleh? Lepas ni pakat ajar ke keluarga masing-masing pula. Balik nanti ajar ke mak-mak kita, ayah kita dan sebagainya. Hamba baca jemaah ikut La ilaha illallah yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut wa subhanallah rabbil ibad wal bilad walhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih ala kulli halin Allahu akbar kabiran kibriya rabbina wa jalalatuhu wa qudratuhu bikulli makanin Allahumma in kunta amrattani litaqbida ruhi fi awwali maradi hadha faj'al ruhi fi arwahi man sabaqat lahum minkal husna wa ba'idni minan nar kama ba'adta awliya'aka alladzina sabaqat lahum minkal husna. Amin ya rabbal alamin. Saya ijazahkanlah doa ini pada semua jemaah yang hadir pada malam ini. Apa karya kitab-kitab ni termasuk kitab ruqyah syar'iyah. Lagu mana kita nak kesan kita ni kena sihir tak kena sihir, kita ni kena gangguan tak kena gangguan, ada saka ke tak ada saka. Orang kita ni ramai kan kena gangguan gitu. Dalam keluarga dia tak tahu nak buat lagu mana. Enggak dia pergi cari tok bomo buahnya, tok bomo kelapa, jumpa tok bomo gitu. Jangan kita baca ayat-ayat ruqyah pada diri kita. Kalau kita baca balik nanti jemaah baca ayat-ayat ruqyah ni, hamba susung ayat ni, jemaah baca pada keluarga masing-masing. Baca pada keluarga masing-masing tu. Kalau ada hak debar, penimpal dia, tak baca tu panggil anak beranak baca ramai-ramai. Kemudian tiba-tiba nak mutah ataupun sedawa, duduk sedawa. Ataupun jadi sakit, geruk sakit-sakit dia. Ataupun dia jadi sakit dalam perut dia. Ataupun dia termutah lalu. Menandakan dia ni kena sihir. Ataupun dia ni ada gangguan. Menandakan dia ni ada saka. Saka ni biasanya dia mimpi air banyak je. Dia mimpi rumah lama. Ataupun dia tidur malam bunyi gigi dia krak gigi. Ataupun dia bangun tidur tu dia jadi sakit habis sendi-sendi dia. Ni di antara tanda-tanda gangguan saka. Saka ni masalah. Tapi kalau kena gangguan pusaka tak masalah rasa. Waktu senyum-senyum ni lah. Kalau kena gangguan pusaka panggil. Pakat baca dah ayat-ayat Quran ni. Hamba susun balik ayat Quran dengan doa. Hamba karya kitab-kitab ni jemaah sekalian kan hamba bangun ke ma'had tahfiz. Belakang hamba ni ada lebih kurang 9 buah sekolah tahfiz. Hamba ambil anak-anak yatim, orang miskin, hamba tanggung mereka menghafal Quran. Termasuk di Kelantan ni lah. Di Kelantan ni di Maceh. Lebih kurang 14 tahun dah hamba duduk buatnya. Di Maceh tu, di mana hamba bangun ke ma'had tahfiz di Maceh tersebut, atas sawah padi. Kemudian hamba ambil anak-anak yatim, orang miskin, kita tanggung dia menghafal Quran. Dan pelajar-pelajarnya hamba buat di Sya'alan pun ada juga. Sya'alan 2 buah hamba buat di sana. Kemudian di Kuala Terengganu ada seorang hamba Allah, dia wakaf ke tanah pada hamba seluas 8 ekar setengah tanah dia. Dia beri supaya hamba buat sekolah. Hamba tengah buat masjid di tempat tersebut. Kemudian hamba buat juga di Kuala Lumpur. Kemudian hamba buat juga di Pahal, di Jalan Tok Pahal. Hamba buat juga di Langkawi, di Pulau Langkawi. Pulau Langkawi itu jalan masuk ke Datai tu, antara Gunung Mak Cincang dengan Gunung Raya. Hamba buat sekolah tahfiz situ juga. Dan ni dia buat masjid lah. Dan hamba tolong juga di selatan Thailand. Selatan Thailand tu anak-anak yatim piatu hak mak ayah dia mau kena tembak mati tu.
Kita ambil pelajar-pelajar tu. Lebih kurang asalnya pelajar 22 orang. Lah ni ada lebih kurang 840 orang pelajar. Pada ngapa Quran lah. Kemudian tiap-tiap bulan buat dana pada demo ni lebih kurang 30,000 40,000 sebulan bagi membiayai pelajar-pelajar ni. Lagu mana cara hamba buat? Hamba suruh demo pera lebah. Pera lebah. Lebah tersebut tubik hasil madu. Nak hamba dapatkan madu ni. Madu ni demo letak depan demo. Demo kat bangun malam-malam bangun tahajud, doa pada Allah, sujud selama lebih kurang 3 jam demo pakai sujud. Anak-anak yatim ni. Kemudian lepas pada tu dia menghantar ke Shah Alam. Hamba guna untuk perubatan Islam. Orang yang kena sihir hamba kata minum air madu. Rasulullah pesan gitu. Minum air madu, mutah tubik benda-benda pelik-pelik tu badan. Tubik kaca-kaca dalam tubuh badan. Santau, orang kita ni kuat juga. Terlibat dengan ilmu santau. Hak santau tu kat sial lah. Mana orang kita kena santau. Orang belajar ilmu santau ni pula, dia kena santau orang seramai lebih kurang 37 orang sebulan. Untuk dia nak naik ilmu santau dia tersebut. Santau ni melalui angin dia boleh buat, melalui kuku dia boleh buat, melalui makanan dia boleh buat. Santau ni satu ilmu dia masih lagi kekal sampai hari ni. Ada orang kita ni belajar benda-benda gitu. Ada orang kita ni buat jahat-jahat kat orang ni dengan cara demikian. Dan benda ni bukan zaman kita, yang zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia buat benda-benda demikian. Hambanya ambil madu tu, kemudian lagi hamba dapatkan saffron daripada Iran. Ni saffron. Ibu-ibu hak masuk ke saffron dalam masakan kita. Buat nasi kunyit tu, nasi kuning tu ambil saffron lebih baik ganti daripada kunyit. Kerana saffron ni Rasulullah sebut di antara bauan pada bauan syurga Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sebut demikian. Dan kalau kita nak bau syurga Allah, salah satunya demikian. Dan bila masuk bulan Ramadan ni, buka puasa dengan air madu. Jemaah-jemaah, ibu-ibu capur madu ni, kaca dengan air, letak dia peti ais dulu. Rasulullah kata, siapa nak rasa nikmatnya air dalam syurga Allah, di dunia ni lagi, minumlah air madu yang disejukkan, kata Rasulullah. Zaman Rasulullah dulu, madu ni, dia letak dalam balai kulit gitu, dia tanam dalam tanah. Yang menyebabkan jadi sejuk, air itu jadi sejuk. Rasulullah kata, kalian minum air madu yang disejukkan, nikmat Allah sajalah yang tanam. Enggak zaman kita ni, ambil itu letak dalam peti ais, ataupun ambil ais letak dalam tersebut. Ini pun satu cara juga untuk kita nak minum air madu ni sendiri. Lebih baiklah daripada kita nak minum air nata di koko, air lacikang, air cendol tu, acu tera minum air madu pula. Tera buat amalan dalam keluarga kita. Mudah-mudahan Allah pulihkan kita ni sendiri. Dan kalau jemaah-jemaah tak boleh hak lain juga, pakai ambil pamphlet lah, pamphlet sekolah hamba ni. Hamba tengah cari dana sekolah hamba 4-5 buah ni. Hamba cari dana ni, jemaah-jemaah ada nombor akaun sekolah hamba. Jemaah-jemaah boleh pergi mana-mana bank, caca depan machine bank tu, maya sunat istiqarah dulu sunat. Nak derma ke tak derma, nak infak tak derma. Mudah-mudahan sapalah pahala-pahala pada arwah ayah kita lah. Niat untuk arwah ayah kita dan sebagainya. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayna shaghira wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Tuhan kami, sampai lagi kami ke dalam bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan ini ya Allah. Saat mana sampainya kami ke dalam bulan ini ya Allah, kami datang dengan dosa-dosa yang banyak ya Allah. Kami tadarkan tangan di malam yang baik ini ya Allah, agar kamu ampunkan dosa besar kami dan dosa kecil kami ya Allah. Dosa sengaja dan dosa yang tidak sengaja kami lakukan ya Allah. Rahmatilah perjalanan hidup kami ini ya Allah. Murahkanlah rezeki kami ya Allah. Panjangkanlah umur kami dalam keredaan kamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ada di kalangan kami saat menadah tangan ini ya Allah, kekeluargaannya seringkali berantakan ya Allah. Kami pohon pada kamu ya Allah, agar kamu damaikan rumah tangga itu ya Allah. Kamu kurniakanlah kebaikan dalam kehidupan kekeluargaan itu ya Allah. Damaikanlah rumah tangga anak cucu kami ya Allah. Jadikanlah kehidupan yang penuh tenang dan keamanan ya Allah daripada kamu ya Allah. Ya Allah, satukanlah hati sesama kami ini ya Allah. Jauhkanlah sesama kami berlakunya pertengkaran, permusuhan yang berpanjangan ya Allah. Jadikanlah kami di kalangan hamba-hamba kamu yang sentiasa menyatu di antara satu sama lain ya Allah. Jauhkanlah kami daripada perpecahan.
yang membawa kehancuran dalam kehidupan kami di masa yang akan datang nanti ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami pohon pada kamu ya Allah terhadap apa yang pernah dipohon oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jauhkanlah kami ya Allah daripada apa yang pernah diminta dijauhi oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, senangkanlah anak-anak kami melalui ujian peperiksaan SPM itu ya Allah. Jadikanlah kejayaan dalam kehidupan mereka di dunia dan di akhirat nanti ya Allah. Jangan kamu jadikan kejayaan untuknya sehingga dia melupakan kepada kamu pula ya Allah. Jadikanlah kejayaannya untuk menjadi kesalehan dan kesalehan dalam kehidupannya itu ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ya Allah ya Tuhan kami, izinkan bibir kami menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di akhir perjalanan hidup kami nanti ya Allah. Saat terbujur kaku jenazah kami nanti ya Allah, kamu ampunkanlah dosa kami ya Allah. Saat mana dimandikan jenazah kami nanti ya Allah, kamu gugurkanlah dosa kami dengan guguran air merinjis badan kami itu ya Allah. Saat mana dikapankan jenazah kami nanti ya Allah, kamu putihkanlah amalan kami ya Allah, lebih putih daripada kain kapan yang membalut jasad kami itu ya Allah. Saat diusungkan untuk kami disolatkan nanti ya Allah, kamu pilihlah anak kami yang paling soleh ya Allah, yang akan mengimamkan solat jenazah kami ya Allah, yang akan mengusung jenazah kami nanti ya Allah, yang akan membawa kami ke liang lahat nanti ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, di malam pertama kami di barzah nanti ya Allah, kamu ketemukanlah kami dengan arwah ayah kami, arwah datuk nenek moyang kami, arwah guru-guru kami, arwah-arwah yang telah meninggal dunia sebelum daripada kami di Illiyin ya Allah. Saat menghampiri Ramadan ini ya Allah, kerinduan itu seringkali seringkali datang dalam hidup kami ya Allah. Rindu saat kami membesar di atas dukungan arwah ayah kami ya Allah. Rindu saat kami tertidur di atas ribaannya dahulu ya Allah. Rindu saat kami bangun di penghujung malam, kedengaran esakan tangisan arwah ayah kami meminta ampun kepada kamu ya Allah. Rindu saat kami mengaminkan setiap patah doa-doa yang dibacakan oleh arwah ayah kami ya Allah. Rindu saat tangannya mengusap-ngusap kepala kami ya Allah. Rindu ya Allah. Rindu saat kami dibangunkan di penghujung hari ya Allah, dibangunkan di penghujung malam itu ya Allah, untuk bersahur bersama dengannya ya Allah. Rindu saat kami berbuka puasa bersama dengan mereka ya Allah. Rindu ya Allah. Kamulah yang mengetahui betapa rindunya kami pada mereka yang telah meninggal dunia sebelum daripada kami ini ya Allah. Jadikanlah doa kami ini ya Allah, menjadikan kuburnya selapang-lapangnya ya Allah, mengangkat darjatnya di sisi kamu ya Allah. Jadikanlah kami berkumpul dengan mereka ya Allah dalam syurga Illiyin kamu itu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, izin ampunkanlah dosa kami terhadap kedua ibu bapa kami ya Allah, khususnya dosa kami terhadap ibu kami ya Allah. Seketika dahulu ya Allah, kami mengakui kami pernah bercakap kasar di hadapan ibu kami ya Allah. Kami pernah meninggikan suara di hadapan ibu kami ya Allah. Kami pernah membentak-bentak ibu kami ya Allah. Kami pernah membiarkan deringan telefon itu berdering ya Allah, tanpa kami menjawab panggilan ibu kami ya Allah. Kami pernah melakukan dosa-dosa yang sebegitu ya Allah. Ampunkan dosa kami ya Allah. Kami tidak sengaja melukakan hati ibu kami ya Allah. Kami tidak sengaja ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kerana dosa-dosa itu kah pula ya Allah yang menyebabkan anak-anak kami pula berkasar dengan kami ya Allah. Kerana dosa-dosa itu kah pula ya Allah yang menyebabkan doa-doa kami tidak didengari lagi di sisi kamu ya Allah. Kerana dosa-dosa itu kah pula ya Allah yang menyebabkan salat kami tidak sekhusyuk dahulu lagi ya Allah. Ya Allah, kerana dosa-dosa itu kah ya Allah yang menyebabkan hati kami sekeras batu ini ya Allah. Ya Allah, kerana dosa-dosa itu kah pula ya Allah yang menyebabkan tiada lagi rahmat kamu untuk kami ya Allah. Kerana dosa-dosa itu kah pula ya Allah yang menyebabkan ujian ini bertalu-talu dalam hidup kami ya Allah. Ya Allah, seburuk mana pun kami ini ya Allah, sekeji mana pun kami ini ya Allah, sejijik mana pun kami dengan dosa-dosa yang kami lakukan sebelum daripada ini ya Allah, segunung mana pun kesilapan yang pernah kamu lakukan di dunia ini ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu ya Allah. Bangkitlah kami di akhirat nanti bersama dengan para nabi dan para awliya salihin ya Allah.
Senangkanlah kami melalui titian sirat nanti ya Allah. Masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus kamu ya Allah, bersama dengan pasangan hidup kami, anak-anak kami, jiran tetangga kami, teman-teman kami ya Allah, bagi mereka yang mengaminkan doa ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, izinkan kami bersimpuh di sisi Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil mencium jari jemarinya itu ya Allah, mengucup dahi yang indah itu ya Allah, memeluk tubuh badan yang indah itu ya Allah. Izinkan kepala kami diletakkan di atas ribaan Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil melihat wajah kamu di dalam syurga nanti ya Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana ij'alna muqimas salah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.